TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan Cikgu Adham tentunya. Baik Cikgu. Baik. Tadi kita sedang belajar mengenai nombor indeks. Okey. Untuk segmen kali ini, apa lagi yang kita akan teroka sama-sama? Okey, baiklah Irfan. Okey, kalau kita tengok kepada perubahan data ni, kita dah nampak kan yang mana turun, yang mana naik kan. Sebagai contohnya, pengikut menunjukkan peningkatan, wang saku menunjukkan peningkatan, manakala bilangan kehadiran pelancong menunjukkan penurunan. Tapi soalnya, berapa banyak naik, berapa banyak turun? Itu yang kita kena kira tu. Itu yang kita nak kena kira dengan menggunakan rumus nombor indeks. Okey, rumus nombor indeks dikatakan bahawa nombor indeks bersamaan dengan kuantiti masa asas kita bahagikan dengan kuantiti masa tertentu dibahagikan dengan kuantiti masa asas dan didarabkan dengan 100, maka itulah yang dikatakan nombor indeks. Baik. Sebagai contoh, okey, kita tengok bilangan pengikut. Okey, kita akan jadikan biasanya tahun yang awal tu sebagai asas. Iaitu kalau kita tengok pada tahun 2021 adalah asas, maka kita akan letak menggunakan formula nombor indeks. Tahun asas adalah di atas, iaitu tahun yang kita nak nilai itu di atas, iaitu tahun 2022. Mana tahun yang baru lah cikgu Ya, tahun yang baru. Tahun yang asal yang lama tu tahun 2021 sebagai asasnya kita letak di bawah, iaitu tahun 2021 kan 900. Maka kalau kita kira, kita akan dapat nombor indeksnya adalah sebanyak 111.11. Okey, itu untuk bilangan untuk nombor indeks untuk pengikut. Okey, contoh yang kedua, bagaimana kita nak menentukan nombor indeks bagi duit poket? Pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020. Dengan menggunakan formula nombor indeks, kita akan tentukan yang mana Q1. Q1 adalah tahun yang terkini, iaitu sebanyak RM4 pada tahun 2022. Manakala tahun asas kita jadikan sebagai di bawah pembahagi sebanyak RM2.50, maka kita akan dapat nombor indeks bagi duit poket pada tahun 2022 berasaskan 2020 ialah sebanyak 160. Okey, dan contoh yang ketiga, ini pelik sikit sebab dia turun. Okey, tapi kaedahnya tetap sama, iaitu kita akan meletakkan cara kita nak baca dia adalah nombor indeks pelancong pada tahun 2020 berasaskan tahun 2019 ialah dengan menggunakan formula nombor indeks, kita letaklah Q1 sebagai data yang terkini pada tahun 2020 dekat atas. Kemudian kita bahagikan dia dengan data yang asal yang sebelumnya pada tahun 2019 iaitu 17.2. Maka kita akan dapat berapa Ifan? Okey, 4.3 bahagi 17.2 darab dengan 100 dapat 25 cikgu. Okey, betul. Pandailah Irfan ni. Nanti saya akan bagi bilangan tambah lagi bilangan pengikut. Tambah lagi. Alhamdulillah lagi 2000 lah kot insya-Allah. Okey, itu yang dikatakan nombor indeks lah. Okey, jadi kita ni sebagai contoh kita tengok contoh soalan. Baik. Okey, sebelum kita tengok contoh soalan, kalau Irfan perasan yang kita dapat nombor indeks ni, Irfan tahu tak apa yang dimaksudkan nombor indeks dengan nilai 111.11, 160 dan juga 25? Setakat ini memang Irfan kurang jelas lagi, mungkin cikgu boleh tolong jelaskan? Okey, baiklah. Sebagai contohlah, kita tengok contoh pengikut ni. Okey, indeks nombor pengikut pada tahun 2022 berasaskan tahun 2021 adalah sebanyak 111.11. Okey, maksudnya di antara tahun 2021 hingga 2022 ni berlaku peningkatan. Okey, dan berapa banyak peningkatan dia? Adalah sebanyak 11.11%. Okey, meningkat sebanyak 11.11%. Okey, kita ambil nombor selepas daripada 100. Okey, contoh yang kedua. Okey, kalau Irfan tengok duit poket yang diberikan kepada murid-murid sekolah, nombor indeks duit poket pada tahun 2022 berasaskan 2020 ialah 160.
Okey, kalau kita nak menggambarkan proses naik atau turun ni, boleh tak kita guna scale? Kita Boleh, tak ada masalah. Ini ke, cikgu? Ya, betul. Okey. Okey, boleh tak Irfan tolong letak pada tahun 2020 sebagai asas dah ada. Okey, itu dah dekat tengah-tengah. Okey, yang nombor indeks bernilai 160 itu nombor indeks bagi duit poket pada tahun 2022 berasaskan 2020. Okey, yang ini berada di sebelah kanan kan. Okey. Jadi kita lekat di sini. Okey, sebab tak silap saya sebab ada kenaikan, cikgu. Betul. Kenapa kenaikan? Nampak tak kat mana kenaikan dia? Kenaikannya, cikgu, maknanya pada tahun 2022 RM4. Okey, 2020 RM2. Asalnya 2020 adalah RM2.50 kan. Dia meningkat sebanyak RM4. Okey, nampak tak? Bila meningkat, nombor indeks dia lebih besar daripada 100. Okey, sebab tu kalau kita tengok dekat skala tu, okey, daripada 100 menjadi 160, dia naik berapa peratus? Berapa angka dia naik? Dia naik kan? Okey. Jadi kita akan nampak kat situ perubahan dia daripada 100 ke 160, dia meningkat sebanyak 60%. Okey. Kita ambil daripada lepas 100. Betul, selepas 100. Tapi kena ingat dalam nombor indeks kita tak panggil nombor indeks dalam bentuk peratus. Kita cuma sebut angka saja, itu 160. Okey. Tapi kita dapat mentafsirlah daripada sini bahawa 60 tu sebenarnya adalah peningkatan dia sebanyak 60%. Faham tak? Faham. Okey. Contoh yang ketiga ni pelik sikit. Okey, contoh yang ketiga ni pelik sikit. Okey, cuba Irfan kita tukar. Kita tukar. Kita ambil contoh untuk nombor indeks pelancong Baik. pada tahun 2020 berasaskan 2019. Kalau Irfan tengok sini asasnya asasnya adalah tahun 2019. Betul. Kita letak yang 2019 kat tengah-tengah. Okey. Di bawah dekat bawah. ni. Okey. Baik. Okey, kemudian nombor indeks pada tahun 2020 berasaskan 2019 adalah 25. Nampak tak? Dia kurang daripada 100, maka letak dia di sebelah kiri. Okey. Nampak tak? Tak di sebelah sini. Okey, nampak tak dia punya penurunan tu? Okey, daripada 100 nak jadi 25, berapa banyak dia turun? 75, cikgu. Betul. Pandailah Irfan, memang kena tambahlah. Kena tambah pengikut Irfan dekat ni. Instagram. Sebab makin Terima pandai. kasih. Okey. Okey, itulah yang dikatakan bagaimana kita nak mentakrifkan nombor indeks. Nombor indeks tu dia ada nilai-nilai dia lah yang tersirat melalui nombor-nombor tu, iaitu meningkat dan menurun. Okey. Baik. Seterusnya, cikgu. Okey, kita tengok contoh soalan. Silakan. Okey. Jadual menunjukkan harga dan indeks harga bagi 3 jenis bahan P, Q dan R untuk membuat kek. Okey, daripada jadual, cari nilai-nilai bagi X, Y dan Z. Maka kita akan guna formula nombor indeks tadilah. Okey, saya sebagai contoh saya tunjuk yang pertama. Ni formula nombor indeks tadi. Okey, kita kena kaitkan antara tahun 2019 X dan juga nombor indeks 80 menggunakan formula yang kita belajar tadi. Okey, so sebagai contoh dengan menggunakan formula ni kita cuba kaitkan antara 3 nombor ni, maka kita akan dapat buat perkaitan bahawa 0.40 bahagi dengan X darab dengan 100 sama dengan 80. Okey, maka daripada sinilah kita akan dapat tentukan nilai X iaitu sebanyak 50 sen. Okey. Itu untuk nilai X. Bagaimana pula dengan nilai Y? Okey, boleh tak kita minta tolong Irfan cuba selesaikan? Baik. Macam biasa Irfan akan gunakan formula yang sama. Boleh Irfan tulis dekat dalam atas papan putih ni, cikgu. Murid-murid di rumah pun boleh cuba boleh sama-sama cuba menjawab untuk kita menentukan nilai Y dengan menggunakan formula yang telah diberikan. 2019 adalah tahun terkini. Betul. Q1 dan Q0-nya adalah 2015. Okey. Kaitkan, cuba Irfan kaitkan di antara 3 angka ni dengan formula nombor indeks. Dan kita nak cari Y, cikgu. Betul. Okey. Jadi kita masukkan nilai yang sedia ada dulu. Okey. Kita kali dengan 100 sama dengan 140. Itu adalah indeks pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015. Okey, maka nilai Y dia. Baik, jadi kalau kita buat pengiraan, cikgu. Kita buat pengiraan sedikit. Untuk dapatkan nilai Y adalah RM2.80. Okey, kita tengok jawapan. Betul tak? Cuba tengok Irfan punya ni. Okey. Y bahagi dengan RM2. Ini adalah pengiraan yang Irfan buat tadi. Okey, Y bahagi dengan RM2. Darab dengan 100 sama dengan 140. Okey.
Jadi nilai yang kita dapat kira Y sama dengan RM2.80. Okey, betul Irfan Okey, itu jawapan yang tepat sekali Okey, pandailah Irfan ni. Alright. So, contoh yang terakhir bagaimana nak cari nilai Z pula. Okey, kita cuba kaitkan Z nilai pada tahun 2019 dan tahun 2015 dengan formula nombor indeks. Kemudian kita akan dapat nilai Z. Okey, sebenarnya nilai Z ni adalah memang nombor indeks. Kita boleh kaitkan terus, kan? Jadi kita masukkan saja nilai-nilai yang ada menggunakan formula nombor indeks tadi, kan cikgu? Betul. Okey, jadi kita buat dulu formulanya 2019 berasaskan tahun 2015. Okey, sama dengan kita ambil nilai yang ada RM1. Okey, bahagi dengan 0.8080 sen. Okey, dan kita darab dengan 100 untuk dapat nilainya adalah, kita kira sikit cikgu Okey. Nilainya adalah 125. Okey, tulis kat Irfan kat situ. Tengok. Okey, Boleh tunjuk tak? Saya tunjuk dulu. Betul ke salah pengiraan Irfan ni? Cuba kita tengok. Okey, maknanya RM1 bahagi dengan pada tahun 2000, harga 2019 bahagi dengan harga 2015 darab dengan 100 samakan dengan Z, kan? Okey, maka Z kita akan dapatlah 125. Okey, betul lah tu. Betul lah. Alamak, siapa cakap susah Mat ni? Kan? Okey. Baik, itulah dia cara untuk kita kira nombor indeks. Masukkan sahaja formula yang ada. Betul, Irfan. Okey, so sekarang ni Irfan dah dapat mencari nilai X, Y, Z. Okey, itu nilai-nilai yang ada pada masalah berkenaan dengan nombor indeks lah. Okey, maknanya Irfan sebenarnya telah dapat menggunakan rumus dengan betul untuk menyelesaikan masalah-masalah mudah berkenaan dengan nombor indeks. Okey? Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Setelah pun cerita kepada Irfan cara untuk kita menggunakan formula yang betul untuk mengira nombor indeks yang ada. Jadi apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik Tambahan.